Okey, kita teruskan hari ini dengan ikatan logam, iaitu kita nak masuk ikatan logam dan kalau sempat kita masuk akhir sekali, bahagian akhir sekali iaitu sebatian ion dengan sebatian kovalen. So kita masuk ikatan logam, okey. Bila boleh refer kepada buku teks awak di mana ikatan logam Tahukah anda wayar elektrik terdedah boleh mengakibatkan kejutan elektrik? Ini biasa berlaku kalau dalam lopok-lopok air, katakanlah ni lopok air lepas pada hujan ada air takung. So katakanlah ada wayar elektrik tu jatuh masuk dalam air. So kalau awak jalan-jalan pak kaki awak pijak masuk dalam air ni, maka awak akan mengalami kejutan elektrik. Sebab apa? Sebab air adalah konduktor elektrik yang lemah. Jadi bila punca elektrik masuk dalam ni, so air itu boleh mengkonduksikan arus elektrik. Maka bila kita letak saja kaki dalam tu boleh menyebabkan kejutan elektrik. Tak silap cikgu dalam WhatsApp hari tu ada berlaku kat mana yang orang pergi dekat tiang elektrik tu dia kena kejutan elektrik. Okey, lepas pada hujan tu. So, wayar elektrik yang diperbuat daripada logam boleh mengkonduksikan elektrik. Mengapakah logam dapat mengkonduksikan elektrik? Apa logam boleh mengkonduksikan elektrik? Okey, ni cikgu rasa dah belajar masa tingkat T3 hari tu. Bila kita buat, nak tahu kekonduksian elektrik antara logam bukan logam, patut buatkan, buat rod kaca, lepas tu rod kuprum, rod karbon, dan didapati rod kaca mentor tak menyala. Kalau guna rod kuprum dengan rod karbon, mentor menyala. Okey, waktu kita belajar masa PT3. Jadi, bila belajar tingkat T4 ni, kita nak tahu bapa boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okey. Atom logam tersusun secara rapat dan teratur dalam keadaan perpejal. Elektron valens atom logam boleh didermakan dengan mudah dan boleh dinyah setempatkan. Okey, dinyah setempatkan walaupun dalam keadaan perpejal. Apa makna dinyah setempatkan? Elektron dinyah setempatkan bermakna elektron yang bebas bergerak dan tidak dimiliki oleh mana-mana atom atau ion. Itu makna elektron dinyah setempatkan. Okey. Jadi maknanya kalau kita ada kepingan kuprum, ada elektron kat situ, maka elektron itu dipanggil elektron boleh dinyah setempatkan. Maknanya elektron tu boleh gerak tidak dimiliki oleh atom mana-mana. Okey, lautan elektron terbentuk apabila tumpan tindih petala valens atom-atom logam yang mengakibatkan elektron dapat dinyah setempatkan. Okey, cuba awak refer kepada jadual berkala unsur. Tengok jadual berkala unsur belakang. Okey, buka buku teks, tengok jadual berkala unsur belakang. Okey, cikgu nak suruh cari kuprum, ferrum. Berapa dia punya proton dia? 29 kuprum. Kuprum 29. 29. Kuprum. Okey, lepas tu ferrum? 26. Ferrum 26. Okey, dia punya bilangan proton dia ni. Okey. Jadi kalau kita tulis susunan elektron 2, okey, 8, 8. Okey, 9 ni tak? Okey, 8 1. Tolong ke 29 awak ni? Ya. Okey. 10, 8, 18 tak? 18 dia ada 11 lagi. Okey, dia ada 2 berapa? 18 ni. Okey. Jadi maknanya nak ayatkan awak dia 29 ni maknanya petala dia banyak. Bila atom ni tersusun rapat dalam keadaan perpejal, dia punya kecenderungan untuk petala dia ni bertindih tu adalah senang. Kau cikgu buat, ni atom lain pula. Ni petala dia. Okey, ni atom lain pula. Ni petala dia. Tu yang dikatakan kat sini. Okey. Dia kata lautan elektron terbentuk apabila tumpan tindih petala. Atom-atom mengakibatkan elektron dapat dinyah setempatkan. Jadi elektron ni pun dia gerak lah.
Dia gerak ni. Gerak. Mari. Bukan milik ni. Bukan milik ni. Bukan milik ni. Bukan milik ni. Sebab bila dia tindih, maka elektron ni boleh gerak. Pergi mari. Pergi mari. Pergi mari. Okey. Pergi mari. Pergi mari. Pergi mari. Okey. Boleh gerak lagu tu. Okey. Boleh gerak. Sebab apa? Sebab berlakunya petala atom yang tumpan tindih. Okey. Perkataan tumpan tindih. Overlap lah. Kita panggil overlap petala. Bila overlap petala, maka elektron akan bergerak. Jadi kita panggil elektron dinyah setempatkan. Okey. Jadi di sini, ion logam yang bercaj positif terbentuk apabila elektron valen dinyah setempatkan. Jadi bila elektron tu gerak mari sini, jadi proton lebih. Proton lebih. Dia akan jadi ion. Okey. Dia akan jadi ion. Semua elektron valence yang dinyah setempat boleh bergerak bebas di dalam struktur logam dan membentuk lautan elektron. Maka kita akan nampaklah kalau kita ada rock, okey, rock kuprum, maka elektron gerak. Okey, kalau cikgu buat elektron ni, maka elektron bergerak atas ni. Itu kita panggil lautan elektron. Gerak ni ke atas rock kuprum tersebut. Okey. Daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dengan ion logam bercaj positif membentuk ikatan logam. Maknanya apa dia? Bila dia gerak, maka atom kat sini, proton dia lebih, dia akan menjadi ion yang bercaj positif lah. Ion yang bercaj positif. Okey, jadi bila dia membentuk ion bercaj positif, maka atom ni dah jadi ion yang bercaj positif, maka antara elektron, awan elektron dengan ion itu, okey, itu kita panggil ikatan logam. Dia panggil ikatan logam. Okey, boleh ni? Ni contoh dia bagilah. Dia bagi bila elektron ni bergerak, maka kita ada lautan elektron. Maka elektron dinyah setempatkan. Okey, maknanya elektron tu bergerak. Bila bergerak, okey, atom dalam ni dah cah positif dah sebab elektron tu dah gerak dah. Jadi proton dia lebih, dia akan jadi ion yang bercaj positif. Maka ikatan antara ion yang bercaj positif dengan lautan elektron ini kita panggil ikatan logam. Okey. Kalau tak faham, tanya ni. Okey. Jadi di sini, apabila elektron pada atom logam dinyah setempatkan di dalam lautan elektron, okay, logam dapat mengkondaksikan arus elektrik. Di mana elektron yang bergerak bebas di dalam struktur logam membawa cas daripada terminal negatif ke terminal positif apabila elektrik dibekalkan. Okay, bila kita letak bateri kat sini. Okey, sini. Okey, panjang, pendek. Panjang. Okey, sambung sini. Sambung sini. Contohlah. Maka, bila kita sambung, maka elektron pun boleh mengalirlah daripada sini, mari ke sini. Okey. Boleh, ni? Silap sini. Pendek, panjang lepas. Okey, pendek, panjang, pendek situ. Jadi, elektron bergeraklah. Okey, bila elektron boleh bergerak, maka boleh berlakunya apa dia kita panggil tu, arus elektrik boleh mengalir. Arus elektrik boleh mengalir. Okey, jadi bolehlah ia mengkondaksikan arus elektrik untuk logam tersebut. Okey, untuk logam tersebut. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Tanda sebagai homework. Yang ni cikgu nak kumpulan satu. Tanda ni. Kumpulan satu Rabia buat. Kumpulan satu Rabia buat. Okey, dengar ke tak ni? Kumpulan satu Rabia dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai.
banding dan bezakan pembentukan semua ikatan yang telah dipelajari. Okey, perkongsian dan pemindahan elektron, daya tarikan yang terbentuk, lepas tu contoh unsur-unsur. Okey. Boleh Banding simple je sekejap je. Cikgu akan bagi masa 5 minit untuk awak present benda ni. Okey, so selesai aktiviti 5.7. So kita pergi kepada uji kendiri 5.0. Tanda sebagai homework untuk semua orang. Kau ni untuk semua orang buat. Cikgu nak pergi kepada seterusnya 5.7 iaitu sebatian ion dan sebatian kovalen. Kita dah belajar dah di awal tajuk macam mana terbentuknya sebatian ion dan macam mana terbentuknya sebatian kovalen. So kali ni kita nak masuk sifat-sifat sebatian ion dengan sebatian kovalen. Yang dia bagi contoh kat sini sebatian ion adalah garam, sebatian kovalen adalah air ataupun ais. Okey. So perhatikan garam, natrium klorida dan ais dalam rajah 5.2. Adakah kedua-dua bahan berada dalam keadaan fizik yang sama? Betul ke? Apa makna keadaan fizik yang sama? Yang ni pepejar. Yang ni juga pepejar. Okey. Bahan manakah akan lebur pada suhu bilik? Dia kalau kita letak lama, hok mana lebur? Hok ni lah akan lebur lebih dulu. Hok ni akan lebur dulu. Okey. Jadi berapa dia lebur dulu? Okey, bila dia lebur dulu, maknanya takat lebur dia rendah. Garam ni awak letak dia 3-4 bulan, setahun masa pun. Dia lebur tak? Dia jadi air ke tak? Jadi cecair tak garam? Tak. Tak. Sebab apa? Sebab takat lebur dia tinggi. Okey. Sebatian yang berlainan mempunyai sifat fizik yang berlainan. Betul. Apa makna sifat fizik? Takat lebur, takat didih dia. Okey. Kekondaksian elektrik dia. Keterlarutan dia. Keadaan fizik dia pada suhu bilik. Itu kita panggil sifat fizik. Okey. Jadi perbezaan sebatian ion dan sebatian kovalen boleh dikaji melalui eksperimen 5.1. Jadi eksperimen 5.1 ni cikgu nak awak buat. Kita bincang je. Jadi kita buat eksperimen ni dulu dalam bentuk laporan. Bila kita buka sekolah nanti, kita buat eksperimen hanya untuk mengesahkan je. Laporan tak payah buat dah sebab kita dah bincang dah. Jadi hak tu cikgu rasa lebih cepat. Okey. So kita tengok eksperimen 5.1. Jadi eksperimen 5.1 tu saling sebiji. Okey. Eksperimen ini adalah tujuan dia adalah untuk mengkaji perbezaan antara sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, penyataan masalah dia, apakah perbezaan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen? Penyataan masalah ini adalah soalan. Jawapan dia di mana? Ni jawapan. Ni jawapan. Okey, yang pertama kita nak uji dari segi kekondaksian arus elektrik. Maka apa yang kita buat? Sebatian ion boleh mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan perpejar, manakala sebatian kovalen tidak boleh mengkondaksikan elektrik dalam kedua-dua keadaan. Okey. Jadi kalau dia kata, adakah perbezaan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen? Okey, ni jawapan dia. Bezalah. Beza dari segi mana? Okey, dari segi sebatian ion dia boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan dan aqueous tetapi kovalen tidak dalam kedua-dua. Okey, kedua-dua. Okey. Jadi sebenarnya apa yang perlu awak tahu kat sini dari segi membina hipotesis. Hipotesis ni mesti awak kaitkan antara MV kemudian kenada RV, kemudian kenada arah. Itu syarat dia. Okey, jadi jenis sebatian tadi refer kepada sebatian ion dengan sebatian kovalen. Kekondaksian elektrik adalah, boleh mengkondaksikan arus elektrik. Tidak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Okey, tu kita panggil hipotesis. Kita kaitkan kena MV dulu. MV ke apa dia? Sebatian dulu. Lepas tu barulah RV. Boleh mengkondaksikan ataupun tidak boleh mengkondaksikan.
Arah ni maknanya oleh kerana soalan ini tak ada arah, jadi maka kita kena ada sebatian kovalen boleh, sebatian ion boleh, sebatian kovalen tidak boleh. Tu dikira arah. Okey. Tetapi kalau kata sebatian ion boleh mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepejal apa titik tak situ, itu bukan hipotesis sebab awak hanya cerita pasal sebatian ion saja. Awak tak cerita pasal sebatian kovalen. Jadi nak suhadara kena ada dua-dua. Okey. So, hipotesis, okey, pemboleh ubah kita ada yang dimalarkan adalah jenis sebatian iaitu ion dan kovalen. Kemudian yang bergerak balas adalah konkondaksian elektrik. Maka di sini kita ada bahan-bahan dia. Kita ambil okey sebatian ion, plumbum 2 bromida, okey magnesium klorida itu sebatian ion. Sebatian kovalen kita ada naftalina, kita ada cyclohexana itu adalah sebatian kovalen dan kita ada isolin. So kita tengok satu-satu apa yang kita buat untuk melihat konkondaksian arus elektrik. Okey. Awak dah buat ke eksperimen ini masa PT3? Dah buat? Tak buat lagi Okey, tak apa. Nanti bila kita boleh bersemuka, insya-Allah lah mudah-mudahan kalau tak ada gapo-gapo lepas raya haji ni kita boleh bersemuka. So kita masuk mama, kita akan buat semua eksperimen yang akan kita bincang. Banyak lagi ni eksperimen kita akan buat ni. Dalam tajuk acid base dan garam tu banyak sangat eksperimen. Okey, so kita pergi satu-satu. Okey. Yang pertama dikata masukkan pepejal plumbum 2 bromida ke dalam mangkuk pija. Ni mangkuk pija. Masuk plumbum 2 bromida ke dalam mangkuk pija sehingga mana? Separuh penuh. Lepas tu dia kata sediakan susunan radah seperti dalam rajah. Okey. Jadi apa dia? Awak celup. Okey. Awak tengok sini. Cikgu Tosir Cikgu Tosir nombor 2 ni. Cikgu nak suruh awak kata apa dia? Okey. Bila dia dalam mangkuk pija, awak buat apa dia? Okey. Awak buat nombor 2. Nombor 2 sini. Okey, awak kata apa dia nombor 2? Awak kata masukkan 2 elektrod karbon ke dalam plumbum. 2 bromida. Okey. Lepas tu nombor 3. Nombor 3 kan dah? Nombor 3. Okey. Sambungkan elektrod karbon kepada bateri. Okey. Dengan menggunakan wayar penyambung dan kelip buaya. Okey. Lepas tu barulah pergi kepada nombor 4. Hidupkan suis dan perhatikan sama ada mentol menyala atau tidak. Okey. Lepas tu nombor 5. 1. Okey, 2 tak ada. 2, 3. Okey, nombor 4. Ni nombor 5. Okey, nombor 5. Matikan suis, kemudian panah pula. Tadi tak panah. Lepas kita pun panah sehingga lebur. Bila lebur, okey, hidupkan suis mula, perhati. Seulang dengan menggunakan naftalina, rekod. Okey, jadi ni nombor ni nombor 7, ni nombor 8. Okey, jadi selesai. Bila kita buat eksperimen, kita hanya celup je elektrod karbon sambung kepada bateri. Lepas tu kan, tekan suis, tengok mentol menyala ke tidak. Lepas pada tu, kita panah. Bila dia lebur, tekan suis balik, mentol menyala ke tidak. Sebab apa? Sebab kita nak tengok konkondaksian arus elektrik dalam keadaan pepejal dan juga dalam keadaan leburan. Okey. Boleh faham ke tu eksperimen ni? Ada soalan nak tanya cikgu? Cikgu, Aha. kat bawah tu ke wayar penyambung dan klip buaya. Kau apa tu? Buaya. Buaya.
buaya. Klip Okey. wayar. Kan kita nak sambung kan. Kita ni wayar penyambung ni nak sambung kepada elektrokarbon kan dia kena ada klip buaya ni. Jenis macam tu. Gerigih ni. Macam mulut buaya tu. Tu. Kita klik sini. Barulah kita boleh pegang elektrokarbon tu. Okey, boleh ni? Okey, bila dah selesai, maka kita tengok keputusan. Okey, keputusan kita bincang. Kita bincang. Apa yang kita boleh dapat sini. So, kita boleh dapati bahawasanya pelambung 2 bromida ni kalau keadaan fizik dia berpejal, mentol menyala ke tidak? Mentol tidak menyala. Tengok molek ni. Okey, salin molek. Sebab cikgu tak tahu cikgu rekod ni boleh ke tidak cikgu send ke awak. Takut tak boleh nak download nanti. Okey. Leburan pula kita tengok keadaan mentol menyala. Bila kita replace dengan naftalina, bila kita gantikan pelambung 2 bromida dengan naftalina, dalam pepejal mentol tidak menyala. Okey. Manakala dalam leburan mentol sama, tidak menyala. Dua-dua tidak menyala. Itu kita akan dapat. Okey. Kita akan dapat dua-dua tu tidak menyala. Okey. Kita tengok dia punya langkah berjaga-jaga. Okey. Apa yang perlu kita tahu kat sini tentang naftalina. Naftalina ni kita buat dah dalam tajuk 2 hari tu. Ingat tak kita panah naftalina cari takat lebur dia dengan takat beku dia? Ingat. Bau macam ubat gegak tu kan? Bau dengan ubat gegak tu. Ubat gegak tu maknanya kita bubuh dari sorok mari, dipah pun boleh mampu. Nak royaknya, naftalina ni bila terdedah berlebihan, dia boleh menyebabkan anemia hemolitik, kerosakan hati dan sistem saraf, katarak serta pendarahan retina. Cikgu pun tak tahu kenapa KSSM ni dia guna naftalina. Dulu KBSM dia tukar daripada naftalina, dia guna asitamida. Asitamida ni tidak sebahaya naftalina. Tetapi buku teks lah ni dia ambil naftalina balik. Cikgu pun tak tahulah rasional dia kenapa. Tapi naftalina ni memang lebih bahaya berbanding asitamida. Itulah bahaya dia. Sebab tu bila kita buat eksperimen, memang kita kena tak boleh, kalau boleh jangan duduk hidu. Kalau berasa sedap pun jangan duduk hidu. Sebab apa? Sebab dia masuk dari tubuh kita boleh menyebabkan kerosakan organ dalaman. Seperti kalau kita tengok kat sini, semua ni organ dalaman kita. Okey. So, selesai bahagian yang pertama. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Kita nak tengok apa dia? Kita nak tengok dari segi keterlarutan sebatian di dalam air dan juga pelarut organik. Di sini pelarut organik kita guna cyclohexana. Jadi kita ambil sebatian apa dia? Kita ambil natrium klorida, magnesium klorida kat sini kita guna. Jadi kita masukkan separuh spatula pepejal magnesium klorida. Okey, Dia kata buat hipotesis dan nyatakan semua pembuli ubah. Jadi di sini kita kena nyatakanlah hipotesis. Hipotesis. Jadi bila kita nak nyatakan hipotesis bagi cikgu lebih suka untuk awak nyatakan pembuli ubah dulu. Katakanlah kita nak buat pembuli ubah. Pembuli ubah ada 3 kan? So, 1 dimanipulasi. Yang kedua, bergerak balas. Yang ketiga, dimalakan. Untuk eksperimen ini, manakah pembuli ubah dimanipulasi kat sini? Siapa boleh jawab? Yang mana pembuli ubah dimanipulasi? Dimanipulasi ini adalah yang kita ubah. Kita ulai dengan apa? Ulai magnesium klorida dengan naftalina. So kita boleh kata pembuli ubah dimanipulasi, kita boleh kata jenis sebatian. Ataupun kita nak ambil naftalina dengan magnesium klorida pun boleh.
Bergerak balas. Apa dia bergerak balas? Bergerak balas. Okey. Apa dia bergerak balas kat sini? Keterlarutan dalam air dan pelarut organik. Okey. Yang dimalarkan apa dia dimalarkan? Apa yang dimalarkan kat sini? Ha? Jadi dimalarkan, boleh kata kau dia. Isi padu air suling pun boleh. Isi padu air suling pun boleh kat sini. Boleh kata isi padu air suling. Sebab air suling kita buat, okey. Kita tak boleh kata isi padu air suling lah. Kita boleh kata apa dekat sini? Isi padu pelarut. Kenapa? Air suling kita tambah 5. Okey. Kemudian ulang dengan pelarut sikloheksana. Jadi sikloheksana mesti 5 juga. Jadi isi padu pelarut sama. 5 sama-sama 5. Okey. Ataupun separuh je. Spatula. Jadi kita boleh kata kuantiti. Okey. Sebatian juga sama. Boleh juga. Okey. Tapi kuantiti tu kita tak suka sangat guna. Kalau dia kata jisim tu lain lah. Okey. Tapi hak ni dia kata 5 cm padu, maka dimalarkan kita ambil 5 cm padu. Okey. Selesai untuk pembuli ubah. So sekarang ni kita pergi kepada hipotesis. Awak boleh follow ke cikgu ni? Ke cikgu dekat cik Soran ni? Boleh follow ke? Boleh. Boleh. Okey. Hipotesis cikgu kata awak kaitkan antara jenis sebatian dengan keterlarutan. So kita boleh kata apa dia? So kita boleh kata sebatian ion larut. Contohlah dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Okey, baru sesasa. Okey, sebatian kovalent pula. So kita pun buat manakala. Nak tulis mana ni? Manakala, cik tulis sini. Manakala sebatian kovalent tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Okey. Dapatlah hipotesis. Okey, hipotesis kita kena sebatian dulu depan. Barulah kita kata larut ke tak larut. Okey, itu bergerak balas. Jadi hipotesis jadi sebatian ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik, manakala sebatian kovalent tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Okey. Kemudian barulah kita pergi kepada prosedur. Prosedur dia, kita masuk separuh spatula pepejam magnesium klorida dalam tabur uji, kemudian kita tambah air suling. Lepas tu kita pun goncang. Goncang, tengok larut ke tidak magnesium klorida dalam air. Lepas tu kita ambil tabur uji lagi, hok lain pula, bubuh separuh spatula pepejam magnesium klorida, lepas tu tambah 5 cm padu sikloheksana. Lepas tu goncang-goncang, lepas tu tengok magnesium klorida ni larut ke tidak. Okey. Lepas tu ambil tabur uji hok yang ketiga pula, bubuh separuh spatula naftalina. Lepas tu bubuh air 5 cm padu, goncang, tengok naftalina larut ke tidak. Okey. Lepas pada tu ulai balik. Okey, ambil tabur uji yang keempat, letak separuh spatula naftalina, tambah
Sikloheksana 5 cm padu. Goncang, tengok naftalina larut ke tidak. Simple saja dia punya eksperimen itu. Okey, jadi kita bincang Kita bincang. Okey, keputusannya apa yang kita akan dapati daripada eksperimen ini, magnesium klorida dalam air suling dia larut. Tetapi dalam sikloheksana dia tidak larut. Okey. Naftalina dalam air suling dia tak larut. Dalam sikloheksana dia larut. Okey, tu yang kita akan dapat. Dapat apa dia? Magnesium klorida larut dalam air tapi tak larut dalam sikloheksana. Manakala naftalina tidak larut dalam air suling tetapi larut dalam sikloheksana. Okey. Jelas tak tu? Boleh follow cikgu? Boleh. Boleh. Okey. So kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, takat lebur dan takat didih sebatian. Okey, takat lebur dan takat didih sebatian. Okey, dia suruh buat apa dia? Nyatakan. Okey, pom boleh ubah. So sama macam tadilah. Kita ambil pom boleh ubah. Okey, yang pertama kita ambil dimalarkan. Yang kedua, bergerak balas. Yang ketiga, cikgu tukar. Okey. Yang pertama kita boleh kata dimanipulasi, bergerak balas, kemudian malarkan. Okey, malarkan. Dimanipulasi sama macam tadi, iaitu jenis sebatian. Yang bergerak balas, apa dia? Apa dia yang bergerak balas kat sini? Takat lebur. Takat lebur dan takat didih. Oh, boleh tulis tepi tu. Takat lebur dan takat didih. Dimalarkan? Apa yang kita malar kat sini? Isi padu pelarut. Kita tak guna pelarut pun kat sini. Apa dia kita malarkan kat sini? Air suling. Air suling. Boleh juga. Ada air suling sini. Kukus air je ke? Ya tak? Tu dimalarkan apa dia? Kalau kita panah tu, suhu lah tak? Suhu air sama tak antara hak ni dengan hak ni? Sama tak suhu air? Bila kita panah dalam bekas gitu, suhu air sama tak tu? Sama. Sama. Okay, so kita boleh kata kat sini suhu lah. Suhu air. Sebab kita panah dalam bekas sama. Kalau kita tak boleh kata suhu air, kita boleh kata gini. Ni. Dia guna separuh, ya kan? Okay, guna separuh je. Lepas tu, magnesium klorida dengan naftalina. Mana kita boleh kata kita tak boleh guna suhu air. So kita boleh kata apa dia? Kita boleh kata kuantiti sebatian. Sebab dua-dua kita guna separuh spatula. Okey, selesai. Kemudian kita nak pergi kepada apa dia? Nak pergi kepada hipotesis. Hipotesis kita kena ambil jenis sebatian dulu. Okey, so kita boleh kata apa dia? Katakanlah kita nak tulis sebatian ion, so kita boleh kata sebatian ion. Apa dia sini? Siapa nak bantu ni? Sebatian ion. Siapa nak teruskan ayat cikgu ni sebatian ion? Khadijah? Ya, saya cikgu. Sambung ayat cikgu. Sebatian ion. Sebatian ion mempunyai takat lebur dan takat didih dan tinggi
Aha. Manakala sebatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey, betul. Okey, comel. Okey, pandai tu. Okey, sebatian ion mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Manakala sebatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Ni kita panggil hipotesis. Kita ambil gapo dulu? Ambil jenis sebatian dulu. Apa jenis sebatian? Sebatian ion. Okey, gapo dia bergerak balas? Takat lebur, takat didih. Sebatian apa bergerak balas? Takat lebur, takat didih. Okey, tu kita panggil hipotesis. Jangan lari daripada pom boleh ubah. Okey, jangan lari daripada pom boleh ubah. Okey, eksperimen ini simple saja. Kita masukkan pepejam magnesium separuh spatula dalam tabur G. Okey, okey. Awak tukar ni bila awak buat dia punya prosedur ni tukar. Bukan kita guna tabur G ni, kita guna tabung didih ni, tabung didih. Bapa kita guna tabur didih sebab kita panah ni. Kalau panah kita tak boleh guna tabur G, nanti tabur G tu pecah. Okey, tabur G untuk tidak panah. Macam tadi, nak kaca-kaca tadi. Okey, macam sini tadi kan. Ni, sini. Sini tak apa kita guna tabur G sebab kita tak panah. Okay. Tetapi, hok ni kita kena tukar. Kita tak guna tabur G di sini. Kita guna tabung didih. Okey, tabung didih. Kenapa kita guna tabung didih? Sebab kita perlukan pemanasan. Jadi bila sebut pemanasan, maka yang sesuai adalah tabung didih. Okey. Selesai ni. Okey. Masukkan separuh spatula pepejal magnesium klorida dan naftalina ke dalam tabung didih secara berasingan. Guna panaskan kedua-dua tabung didih di dalam kukus air. So, perhatikan dan catatkan perubahan keadaan fizik bagi kedua-dua dan buat inference. So, kita boleh kata kat sini, catatkan perubahan keadaan fizik. Okey. Sekarang kita nak tengok. Suhu air kat sini, takat didih bagi air. Kita guna air ni kan? Mana dia tulis air? Ada tulis air? Ni air. Okey, air. Jadi, takat didih air adalah 100 degree Celsius. Maka naftalina, ingat lagi tak kita buat eksperimen hari tu dekat kelas? Naftalina ni dia lebur pada suhu 80 degree Celsius. Maknanya bila kita panas sampai 100, adakah naftalina berubah kepada cecair? Cair tak naftalina? Ya. Ya kan? Jadi kita akan dapati kat sini pepejal naftalina. Naftalina. Okey. Berubah menjadi cecair. Okey. Manakala magnesium klorida kita akan dapati tak payah buat tiada lah. Kita katakan kat sini kita boleh kata pepejal MgCl2 tidak berubah. Maknanya dia duduk pepejal gitu je. Okey, selesai. Jadi apa kita nak buat inference? Inference ni adalah kesimpulan terhadap pemerhatian. Kalau kita kata tadi kita nak cari takat lebur takat didih sebatian. So kalau kita tengok kita panah sampai air tu gelegak, tengok pepejal magnesium klorida tidak berubah. Apa kita boleh buat kesimpulan tentang takat lebur dan takat didih magnesium klorida? Apa kita boleh kata? Takat lebur takat didih sebatian naftalina? Aquisha ada? Aquisha?
Ke lain slow juga Aklisha. Najwa? Najwa? Senyap belakang ni. Ada ke tidak ni? Putri Murfika? Putri Murfika? Mic rosak ke? Engku? Ya, cikgu. Ha. Apa influence dia bila kita tengok, bila kita panah, kita tengok pepejal magnesium klorida tidak berubah. Maknanya dia jadi pepejal juga. Apa kita boleh kaitkan keadaan pepejal itu dengan takat lebur, takat didih? Influence kita. Okay, jadi influence kita boleh kata takat lebur dan takat didih tinggilah. Sebab tu dia tidak cair. Dia duduk dalam keadaan pepejal. Tetapi naftalina bila dia berubah menjadi cecair, maka kita boleh kata takat lebur dan takat didih dia rendah. Okey. Okey, dah selesai? Dah selesai? Dah. Dah, okey. So, bila dah selesai, kita tengok kesimpulan. Kesimpulan dia kata, adakah hipotesis dapat diterima? So, kalau kita tengok semua yang kita bincang tadi, okey, yang ni kita kata takat lebur, takat didih tinggi untuk sebatian ion. Yang ni pula takat lebur, takat didih rendah untuk sebatian kovalen. Hipotesis ni betul. Betul tak? So, kita tengok hipotesis yang ni. Hipotesis yang ni kita kata sebatian ion larut dalam air tapi tidak larut dalam pelarut organik, manakala sebatian kovalen tidak larut dalam dalam air tapi larut dalam pelarut organik. So serupa. Pemerhatian serupa dengan hipotesis. So kita boleh terima. Kita pun tengok yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita tengok hipotesis. So hipotesis kata sebatian ion boleh mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepejal, manakala kovalen tidak berlaku. So kita pun tengok. Okey, so kita dapat ya. Okey, sebatian ion dalam leburan mentor menyala maknanya boleh kondak elektrisiti. Okey, tetapi pepejal tidak. Pepejal naftalina dua-dua tak boleh. So hipotesis boleh diterima. Jadi ketiga hipotesis yang kita buat tadi boleh diterima. So bila boleh diterima, maka adakah hipotesis diterima? Maka tak perlu jawab soalan untuk kita buat SP tu. Awak terus pergi selepas kesimpulan, awak terus boleh tulis hipotesis diterima. Diterima. Okey, hipotesis diterima. Okey, lepas tu, awak boleh royak lah. Gapa dia? Okey, gapa dia? Dia kata, eksperimen ini, menunjukkan, satu, ambil hipotesis nombor 1. 2, ambil hipotesis nombor 2. 3, ambil hipotesis nombor 3. Okey. Boleh pass situ? Boleh faham situ? Boleh. 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 Ambil hipotesis nombor 3. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan. Okey, pergi kepada soalan. Apakah jenis sebatian bagi plumbum 2 bromida, magnesium klorida dengan naftalina? Yang ni tak ada masalah ya. Yang ni kita boleh kata sebatian apa ion, sebatian apa ion, sebatian apa kovalen. Ramalkan kondaksian elektrik, keterlarutan, takat lebur dan takat didih natrium klorida. Jadi natrium klorida dia adalah sebatian apa natrium klorida ni? Ion ke kovalen? Ion ke kovalen?
Ion. Ion. Okey, sepatian ion. So bila ion, kekondasian elektrik, awak boleh ambil lah. Boleh mengkondasikan arus elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan perpejar. Ketelarutan, larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Takat lebur, takat didih, tinggi. Okey. Dah selesai kita untuk eksperimen 5.1. Keseluruhannya, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Cikgu, dia ketelarutan, takat lebur, takat didih, lagi satu ke apa? Kekondasian elektrik. Okey. Okey. Boleh Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, boleh pergi lagi? Boleh lagi? Boleh. So, kalau boleh kita masuk sikit lagi. Kita habis pukul berapa ni? 1:05. Okey, sikit dah masa ni. Seterusnya ni kita bincang minggu depan lah ya. Jadi sebelum sampai minggu depan tu, ada dah sekejap ni cikgu pergi tutup rekod.